Inilah yang berlaku pada masa dulu kehidupan Nabi SAW. Ini penting untuk dihubungkan. Anda tahu tak, pada bulan Ramadan, anda tidak sepatutnya bersama isteri anda kan, semasa anda berpuasa. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, saya telah membunuh diri saya, ya Rasulullah. Saya telah memusnahkan diri saya sendiri. Apa yang telah berlaku? Saya bersama isteri semasa di Ramadan. Apa patut saya buat? Dan tidak ada Al-Quran yang datang. Al-Quran tidak pernah memberitahu anda apa yang harus anda lakukan sekiranya itu berlaku. Tapi lelaki ini datang dan berkata, saya mempunyai hubungan intim dengan isteri saya di Ramadan semasa saya puasa. Apa patut saya buat? Dan Nabi SAW berkata, bebaskan hamba. Tapi di mana saya akan mencari hamba dan saya tak mampu? Beliau berkata, puasa 60 hari berturut-turut. Dia berkata, puasa Ramadan pun saya susah nak buat. Bagaimana saya akan berpuasa 60 hari berturut-turut? Dan beliau berkata, bagi makan 60 orang. Dia berkata, saya tidak tahu antara dua gunung ini. Tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga saya. Sekiranya kamu tahu yang ada, beritahu saya. Dan kemudian Nabi SAW memberinya sekali lagi bakul makanan dan berkata, pergi bagi makan ini kepada orang. Lepas itu dia berkata, yang lebihnya boleh saya simpan. Beliau SAW jawab, ya, kamu boleh simpannya. Pergilah. Tetapi apa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah 3 jawapan. Iaitu bebaskan hamba, puasa 60 hari atau memberi makan 60 orang kan. Perkara yang sama beliau katakan seperti dalam surah Al-Mujadilah kan. Yang Allah SWT telah berfirman sebelumnya. Tapi mengapa Nabi SAW mengambil ayat dari surah Al-Mujadilah? Iaitu mengenai lelaki yang memanggil isteri mereka sendiri, engkau ni macam ibu aku, dan dia menggunakannya dalam situasi yang berbeza. Kes yang lain ni. Saya bertanya kepada salah seorang guru saya, Dr. Akram Nadwi, mengenai perkara itu. Dan jawapannya memang terbaik. Dia mengatakan, kedua-duanya mempunyai persamaan. Apabila anda mengambilkan sesuatu yang haram dan anda sengaja menjadikannya halal untuk diri sendiri, maka ia adalah peraturan yang sama. Dan apabila anda mengambil sesuatu yang halal, isteri anda dan anda menjadikannya haram untuk diri sendiri, pelanggarannya pun sama. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menentukan apa yang halal. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menentukan apa yang haram. Apabila anda sendiri pandai-pandai buat benda yang halal jadi haram dan benda yang haram jadi halal, lebih baik anda menebusnya. Itulah persamaan kedua-duanya. Ini bukan perkara kecil. Kita haruslah sangat berhati-hati mengenai perkara yang kita katakan dan lakukan. Terutamanya kata-kata yang disebutkan di dalam sesebuah rumah. Ia dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia semua dirakam dengan teliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Kata-kata wanita ini bahkan ketika dia datang untuk berdebat dengan Nabi SAW. Dari semenjak bila kejadian ini telah berlaku dalam rumah tangganya, semua pertengkaran, pergaduhan yang telah berlaku dengan suaminya, bukannya sekali je kan, semuanya telah direkodkan. Semuanya ada bersama Allah SWT. Oleh itu, berhati-hatilah, terutamanya dengan cara anda bercakap kepada orang dalam keluarga anda, ahli keluarga kamu, terutamanya dengan mereka. Okey, kamu tahu tak, kita ni kan boleh jadi orang yang paling baik, sangat baik ketika bertemu dengan orang luar. Assalamualaikum, apa khabar? Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi lepas tu kamu langkah masuk ke dalam kereta bersama isteri dan anak-anak anda atau suami atau adik-beradik anda dan anda seperti muka ketat. Terus berubah, nada berubah, kata-kata berubah, sikap berubah. Nabi SAW berkata, yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik pada keluarga kamu. Sebilangan besar daripada kita pula adalah yang paling teruk bagi keluarga kita. Dan yang paling terbaik untuk orang lain pula. Kita kelihatan hebat untuk orang lain. Tapi kita yang paling teruk untuk keluarga kita sendiri. Paling teruk bagi pasangan kita sendiri. Suami kepada isteri, isteri kepada suami. Macam mana tu? Dan beginilah cara kita melupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa agar khutbah ini menjadikan peringatan bagi diri saya. Dan untuk anda semua, berhati-hatilah. Jaga-jaga dengan cara kita menggunakan lidah kita dalam konteks di dalam rumah tangga kita. Dengan ahli keluarga kita. Subhanallah.